Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini hari Sabtu 20 Disember 20 tahun Wakum 2563. Hari ini kita bersyukur dan terima kasih pada Allah kerana masih lagi beri umur, beri kesihatan dan beri peluang untuk kita sama-sama usaha ataupun sama-sama kita beramal membekal untuk cadai ke satu hari yang bila-bila masa kita kena klik jumpa dengan Allah, kita kena klik ataupun kena hijrah daripada alam dunia yang sifat fana kepada alam barzah, kemudian alam akhirat seterusnya. Semoga persiapan kita ni adalah ditengok dan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini Amba dan Ustaz Mat bersama dengan suara radio Darun Sat, sama ada di suara melalui radio ataupun melalui page di Facebook, ucap selamat ataupun ucap salam sejahtera semua kepada muslim-muslimat yang selalu ikuti ruangan nasihat agama kita. Hari ini minta maaf dulu kerana dengan masa, dengan janji itu agak lewat. Selalunya kita lebih kurang pukul 2 lah. Tetapi masa mahallah lah, apa yang kita tidak ingin tiba-tiba dah dengan Tuhan kehendak manusia lain, maka kita lewat lah. Tapi insya-Allah masih lagi dalam masa yang ditetapkan. Oleh itu, apa Ustaz nak kecik hari ini ni? Tajuk Ustaz nak bincang hari ini ataupun nasihat Ustaz nak kecik ini ialah cara mana untuk kita dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, bagi kita yang beriman, bagi kita yang kita yakin dengan Allah dan yakin dengan hari kiamat ni, dia tak dapat tidak dia kena usaha semua kita tu masuk kotak orang-orang yang nak kepada kasih sayang Allah, orang yang nak kepada rahmat Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dia cerita dalam surah Al-An'am, kata dia tu pun bersifat dengan rahmah. Bersifat dengan rahmah, iaitu bersifat dengan kasih sayang. Jadi awal-awal kalau kita baca Fatihah pun Allah cerita kata dia ni Bismillahirrahmanirrahim. Arti Allah tu yang sifat utama dia iaitu Ar-Rahman. Apa Ar-Rahman? Iaitu dia Maha Pengasih. Kasih dia tu kepada semua hamba dia dah. Kasih dia belaka bawah dia, subhanallah. Dan Ar-Rahim iaitu dia kasih, dia sayang kepada orang-orang yang beriman sahaja. Dan sebagai mukaddimahnya, kita kena tahu kata Allah Subhanahu Wa Taala ni sentiasa sayang dah kepada kita. Allahu Akbar dah. Oleh itu siapa-siapa nak uwi rumah dia tu penuh dengan kasih sayang Allah, kasih sayang di antara ahli keluarga. Dan ada ulama juga dia cadai lah, dia cadai katanya minta baca surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran. Tu amma surah Ar-Rahman ni, kerana dalam Quran ni 114 surah ni satu-satunya surah yang Allah mula dengan sifat Ar-Rahman. Allah mula dengan sifat dia Ar-Rahman. Oleh itu kata ulama, bagi orang yang nak timurkan kasih sayang dalam diri dia dan juga dari ahli keluarga dia dan juga dalam masyarakat dia, kena banyak amal surah Ar-Rahman. Oleh itu itu mukaddimah yang ustaz rasanya hari ini kita kena bangga
Dan kita kena suka dan setuju. Kerana Tuhan kita yang kita semua, Tuhan kita yang kita minta tolong, Tuhan kita yang kita nak minta segala-galanya kepada Dia-Nya bersifat dengan Ar-Rahman, bersifat dengan Ar-Rahim, iaitu kasih sayang dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dah apabila kita sebut masalah kasih sayang ni, maka orang panggil apa ni? Terlitahlah di hati kita kata Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa dia tengok kita dan dia atur hidup kita dah sejak orang panggil belum pada kita ada dan sekarang kita ada dan lepas pada ni pula Tuhan atur. Kalaulah kita jadi hamba Dia yang baik, hamba Dia yang jujur, hamba Dia yang hamba Dia yang nak kepada kasih Dia ni, insya-Allah taala sedap semua kita ni. Dunia pun sedap, duk di kubur pun sedap, di pada mahsyar pun sedap, titik sirat pun sedap. Akhirnya nikmat berkekal berpanjang di syurga nanti, di syurga nanti. Maka nak buat macam mana? Kita nak buat macam mana nak kita dapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Maka katalah Ustaz ambil dalam buku Madarij As-Salikin yang ditulis oleh Ibn Qayyim, dia katanya orang-orang nak dapat kasih sayang Allah ni, dia panggil aspek-aspek untuk mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, bagi hamba Allah yang nak kasih sayang Allah, yang pertama ialah dia kena banyak baca Al-Quran. Ni Ustaz nak sentuh ni kerana termasuk peringatan untuk Ustaz sendiri dan kepada semua yang dengar melalui rancangan radio ataupun duk dengar dalam page pun, dah cuba kita pakat-pakat mengecek Quran kita. Tak dapat tidak boleh di banyak-banyak ustaz, banyak-banyak orang tahu agama ni ambil Quran ni sebagai orang panggil poin pertama duk kecek. Kerana di hari ni kalau kita perhati tengok, kita kena ngaku juga. Kita usaha betul-betul lah nak anak kita tu pandai Quran. Dan kita ramai hari mana lah anak kita boleh khatam Al-Quran, boleh pakai cuk dah. Tetapi ustaz selalu buat soalan, awak tanya kata, geno kita ramai untuk anak-anak kita saja. Kadang-kadang kita terlupa kata kita sendiri tu bila kita khatam yang terakhir. Bila kita khatam yang terakhir. Kita masa ingat dah tu. Lebih lagi kepada cikgu, kepada tok-tok nenek-nenek umur 90 nak gidah. Kalaulah kita ramai dengan sebabnya anak cucu kita boleh khatam Al-Quran, maka geno kita orang nak klik jumpa Allah dah ni. Orang kata tak lama, kalau kecek tak lama dah lah pada adat tu. Kerana Nabi kata orang 90 ke 70 tu umur umat dia biasa je. Maka bagi kita sepatutnya nak boleh patutnya nak boleh kita buat majlis khatam Al-Quran. Tak boleh Ustaz Allah nak baca sejus hari tak boleh. Maka paling kurang kita 3 bulan sekali kita khatam. Bagi kata 3 bulan sekali. Tak boleh juga 3 bulan ni boleh. Dan hok paling teruk sekali dah panggil paling lupa sekali alik tu setahun sekali. Maka orang panggil ciri pertama, orang panggil cara untuk kita dapat kasih sayang Allah yang pertama, kita bersaing dengan Al-Quran macam mana. Subhanallah saudaraku muslim-muslimat kalau kita kecek gini ni tak ada kata demo lah. Ustaz sendiri pun mikir dengung tengok. Ada kadang-kadang hari-hari tu kita ralik. Dia kena tipu dunia, tipu dengan kesenangan, tipu dengan kalipung, tipu dengan benar-benar kata dunia, sifat dunia lah. Sehingga kita tak ada jenguk, tak ada belek Al-Quran. Itu satu perkara yang kita kata kita guna masa tu hewi tu secara salah. Oleh itu poin pertama yang ustaz nak peringatan untuk ustaz sendiri, untuk siapa-siapa nak kepada kasih sayang Allah, mula-mula sekali lagi kita mencari dengan Al-Quran. Macam mana kita bersaing dengan Al-Quran? Setara mana kita ambil Al-Quran jadi paduan dalam hidup kita? Setara mana kita baca Al-Quran banyak mana sehari semalam? Berapa ayat, berapa surah? Maka bagi orang yang telah ambil Al-Quran sebagai saing dia di dunia, insya-Allah di kubur juga Al-Quran akan syafaat atau bantu dia kecek dengan munkar dan nakir.
Dan apatah lagi daripada mahsyar. Daripada mahsyar, subhanallah lah. Jadi Quran itu akan jadi pensyafaat kita. Apa pensyafaat ni? Orang yang tolong kita. Tolong kita. Subhanallah dah. Dan apabila Quran tolong kau tak ada arah lah kita ni, insya-Allah kita akan dapat syurga Jannatul Firdaus. Itu pertama saudaraku. Marilah. Nah, orang yang nak kasih sayang Allah, yang pertama dia kena bersaing dengan Al-Quran. Lepas tu sayang Al-Quran ni yang satu perkara yang kita kena perhati. Ya, sayang Quran dan cara kita belajar Al-Quran. Di hari ni kita sekadar baca dan betul Al-Quran. Setengah-setengah tu kampung tak banyak buah sekali kita atau Al-Quran yang ada terjemuh dengan bahasa Melayu. Jadi ini kita nak cek kata kita lepas daripada panggil tahap pertama kita baca dengan bertajwid, kita kena kait naik kepada tadabbur. Berarti apakah Tuhan nak kecek, Tuhan nak royak kepada kita. Orang panggil kelas yang kita kena akak daripada kita baca saja, dan alhamdulillah kita boleh pahala sebab kita baca, tapi kena akak. Habis setengah-setengah tu kita ni dah betul ataupun betul Fatihah. Lepas betul Fatihah, minta pula pelajar-pelajar dia tu reti gapo isi Fatihah tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim baca. Sungguh tu. Habis kadang-kadang kalau kita nak khusyuk dalam semaya ni, di antaranya kita nak reti apa kita dah kata. Kita reti apa kita dah baca. Tu nah. Jadi orang panggil ulama kata nak kita dapat kasih sayang pertamanya kita sayang Quran. Macam mana kita sayang Quran? Satu kita baca. Betul ngata tajwid, betul makharij dia. Yang kedua kita tadabbur. Oleh itu kita cuba cek ayat-ayat setuh Allah deh. Kalau orang baca dan sapanya soknya, orang panggil zoknya dengan Al-Quran ni kok ya kalau gitu heavy soal ini lain. Habis cuba terang dengan ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, ya ayyuhal insan, ma gharraka, apa dok tipu engkau, apa dok tipumu tuhai manusia, hatta sehingga mana engkau tu tak baik dengan Tuhan yang mulia. Gapo lagi dok tipu engkau? Bawa kita dengar hak ni kat Allah deh. Bahasa katanya, apa lagi buat kita tu sebaik dengan Tuhan kita, sedekah Tuhan kita baik sangat dengan kita. Cuba satu ayat lagi dah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan orang-orang yang takut kepada makom Tuhannya, maka dia akan fanahan nafsa anil hawa, dia tak turut kehendak nafsu dia, tak turut hawa nafsu dia. Kalau kita dengar dah Tuhan ayat katanya orang hok nak takut kepada Allah, orang hok cermat beringat kepada panggil takut Tuhan marahlah ke dia akan tak turut hawa nafsu dia. Kita dengar hok ni ke Allah, perhati molek dah. Habis kalau kita baca Al-Quran serta tadabbur, dia pahala dia lebih banyak daripada kita baca biasa. Itu pertama kata ulama. Yang kedua, orang yang akan dapat kasih sayang Allah ni, dia kena buat apa? Taqarrub. Taqarrub ni mendekatkan. Taqarrub ni arti dia usaha wa'wi diri dia kau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub. Taqarrub ni usaha memperdekatkan. Dekat tu artinya apabila ada sifat takwa dalam seseorang itu, dia akan kau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kau dekat dengan jalan taqarrub. Lepas tu cara mana cara kita nak bertaqarrub? Salah satunya kita kata kita beramal ibadat benda-benda sunat. Benda wajib tu biasa dah. Makruf dah bagi kita, solat kita, puasa Ramadan kita, haji bagi orang yang mampu. Tapi cara kita taqarrub ni lah kita kena banyak mengamal ataupun kita usaha nak baik dengan Tuhan kita melalui amalan sunat.
Lepas tu dah saudaraku semua, cuba kita mari cek diri kita masing-masing nah. Kita jangan kita tengok kok orang, kita tengok kita katanya cara mana kita nak dapat kasih sayang Allah SWT. Kita benda ni kita nak kecek betul-betul. Dan kita kena usaha kecek, kita kena bincang, kena fikir. Kata-kata tidur tak jenera katanya. Takut kita tak dapat rahmat, tak dapat kasih sayang Allah SWT. Oleh itu dah, cara mana kita takarrub. Cara mana kita takarrub. Hari ni cuba kita cek dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi semaya kapit kita, rawatib kita, apakah sudah lekat? Dan sedekah kalau kita cek setengah-setengah kita ni umur 40, 50 dah, kita mikir dak. Semaya kapit, kata 10, satu riwayat kata 10, satu riwayat kata 12. Dia panggil sunat muakkad yang selalu Nabi buat, Nabi tak tinggal tu, kita sudah buat dak lagi. Itu bertakarrub. Dan poso-poso tu, dah umur 50, 60 dah. Dah tak ada berlaku lagi puasa-puasa sunat 3 hari sebulan ko ataupun seminggu 2 hari ko. Jadi ni bukanlah ustaz kata agama kita ni susah, agama kita kena buat banyak dak. Tetapi kita ni kena cek di masing-masing. Kau kita dak 30, umur 30 macam mana kita beramal ibadat kita. Tekah 40 macam mana. Hok bimbang hok takutnya dak 30 sampai dak 50 lah ni pun sepatutlah. Apa sebab orang panggil sepatutlah tu, orang panggil cara kita nak cari kasih sayang Allah tu tak banyak. Tak banyak cara. Dan tak ada tingkatan dalam amal ibadat. Maka ustaz nak senalah kepada orang-orang yang nak kepada kasih sayang Allah ni, pertama kena usaha. Dia kena usaha. Dia dengan amalan sunat seperti sembahyang sunat dia. Apa lagi ni puasa sunat dia. Infak sunat dia. Dan apa setara mana nak ustaz? Setara mana ni dia tertakluk kepada orang lah. Agama kita ni tak ada lah tekan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tengok kepada apa ni keadaan seseorang lah. Tapi kalau kita tak cek ni, kita kadang-kadang biasalah semaya kita pun biasa, puasa kita biasa, betul lah. Maka ustaz senda kata gini. Kata gini. Dulu ustaz pun mikir lah. Dan seolah semaya sunat dan semaya fardu nak buat macam mana cukup 50 rakaat sehari semalam. 50 rakaat sehari semalam. Allah banyak tu ustaz tu. Ya bagi kita banyak. Kalau kira tu banyak lah. Tapi kalau kita pandu ataupun kita pergi pelaga dengan orang dulu ni, para sahabat, orang-orang ulama dang-dang tu, bukan 50 lima tu, 100 ke atas. Bukan ada 200 rakaat sehari semalam. Itulah demo, sungguh demo tu. Lepas tu kita ni tak leh 50 pun cepat teratak program luak macam mana kita nak semaya boleh 50 rakaat. Lepas tu kita dah semaya peketik dah laninya 17 nah, 17. Arti ada laginya 33. 33 hok kapit 10. Jadi 27. Hok rawatib tu. 27. Ada lagi berapa? 23. 23 tu ambillah apa ni duha ambil 4. 31. Ada lagi 19. Duha. Lepas tu witir 3. Witir 3 berapa? 2 asal ni ada 21. 23 tinggal lagi ada 19. 19 apa 18. 18 rakaat lagi tak mana. Kalau kita pergi masjid awal ni boleh sembahyang tahiyatul masjid tu 5 kali gitu 10 rakaat dah, 10 dah. Tinggal tak banyak dah lah. 18 tinggal 8 dah. Tahajud pula boleh 4. Lepas tu sunat apa ni hok qabliyah tu, saat ni kita ambil hok 10 tu hok qabliyah apa ni sebelum isya, sebelum maghrib, sebelum asar. Cukup lah, cuba cek lah masing-masing ada lah tu. Lepas tu kata banyak 50 ustaz. Banyak kita buat dulu. Ya tak ada tekan ni. Cuma apabila kita ada perasaan nak tingkat, nak dekat dengan Tuhan ni, dia tak dapat tidak lah. Tuhan akan buat ingin rasa senang dan mudah. Orang-orang dah buat tu pun ustaz rasa bukanlah buat panggil sekaligus dah, dengan latihan, dengan fik juga. Dan supaya orang hungar tu lah. Kita tengok dah hungar 25 kilo, 30 kilo sehari. Dan naik fizikal 50 kilo. Hebat belaka tu.
Tetapi nak boleh 50 kilo, 30 kilo tu pun dia mula dengan 2 kilo, 3 kilo dah. Tapi kalau kita fikir dah, bak persiapan kita hendak pergi Tuhan ni lemah kita agak. Kena ngaku. Tapi kalau lah posika saat ni dah. Allah dah. Tua-tua ni puluh pun kawai 30 kilo. Sungguh. Dah. Kita minta doa dengan Tuhan. Jadi sungguh belakang kita dah. Sungguh dari sudut sikap kita, hungar kita dan sudut semaya sunat kita, puasa sunat kita juga sungguh kata insya-Allah nah. Jadi poin yang kedua yang kata ulama, orang-orang nak dapat kasih sayang Allah, yang pertama dia kena baik dengan Al-Quran. Cek masing-masing kita cek nah. Ada lagi Quran tu. Kalau tak ada pergi cari, beli. We ada satu buah Quran yang kita boleh sign dengan dia. Yang kedua, kita takarrub melalui amal ibadat sunat. Saat ni ustaz katanya apa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Semaya dah kita nak boleh 50 rakaat. Kalau banyak, 40, 30. Tapi kalau 50 comel sebabnya ada ustaz bisa dengar salah seorang ulama dia katanya paling kurang kita ni kena seperti waktu tu fardu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika malam Mi'raj tu dah 50 waktu. Maka kita usaha boleh 50 rakaat. Jadi kalau siapa-siapa boleh insya-Allah alhamdulillah. Dan yang kedua, lain pada tu puasa. Ya puasa ni Nabi kita puasa senang dan juga khamis. Ketika kita tanya Rasulullah, "Geno puasa senang kerana hari tu hari beranak aku." Dan hari khamisnya kerana hari tu hari apa ni diangkat. Buku catatan amal Maka Nabi kata dia lebih suka diangkat semasa dia puasa. Makalah kalau bagi kita yang hari ni kita kata umur kita 50 dah, tapi nak buat tak boleh. Dah duk tunggu 60. Jangan. Sebab kalau kita fikir macam tu, satu kita rasa kita lama mati. Yang kedua, 50 dengan 60 gagah mana? Tak tidak gagah 50. Dan ya kau tua kau tak agak. Maka bagi orang-orang setengah dua alasan kata nak tunggu rajin semaya, rajin puasa, rajin ibadat tunggu tua ni minta maaf. Salah cara mikir tu. Cara mikir tu salah. Hok kenanya kita dapat dapat hidayah masa ni bismillah, jangan tunggu lama. Jangan tunggu lama. Kerana tunggu ni pun buat jadi kita kokerah. Siapa ingat surah ni, surah Al-Hadid, Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang orang-orang Al-Kitab yang dia duk tunggu sehingga tu hewi kerah hati dia. Kita takut. Ingat ustaz baca nah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Alam ya'nini alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kalau jatuh minta maaf dah. Tolong carilah surah Hadid. Ayat tak ingat. Jadi situ tu Tuhan Wasallam kata alam ya'nini alladhina amanu, bila lagi orang-orang yang beriman tu antaksha'a qulubuhum zikrillah, bahawa dia nak sedap, nak khusyuk, nak nikmat ketika dia berzikir. Ketika dia berzikir hati, apabila dia sebut Allah, apabila dia solat, apabila dia buat amal ibadat dia asas mana? Bila lagi? Lepas tu wa ma nazzala minal haqq, dan bila lagi dia nak jadi sedap dia bersama dengan yang diturun oleh Allah Ta'ala Al-Quran. Maka Tuhan kata jangan menjadi seperti orang-orang dulu. Orang tu hewi kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur kepada mereka. Lepas tu dia mau tu apa? Fatala alaihim. Lepas tu duk panjang cita-cita. Duk pakai tu tak apa lagi tu. Faqasat qulubuhum. Maka Tuhan kerahkan hati mereka. Saya kata wa katsirun min fasiqun, dan kebanyakan mereka orang fasik, orang yang banyak dosa. Oleh itu saudaraku, tentang hidayah ni, apabila kita dapat dah Tuhan cetuh dah tahu hidayah dia tu, berasa kita nak buat amal tu, yalah dah tu Tuhan dah pilih kita, Tuhan perhati kita, Tuhan nak kecek dengan kita, Tuhan cetuh berasa kita nak jadi orang lain, nak berubah. Ni kita nak ni. Nak berubah ni, daripada orang tak banyak sembahyang sunat kita banyak sembahyang sunat, daripada orang tak biasa puasa sunat kita jadi puasa sunat, daripada orang yang tak suka sangat infak sunat kita infak sunat. Oleh tu salah satu cara yang ustaz nak pesan untuk ustaz sendiri dan khuas semua, kita marilah kita cari kasih sayang Allah melalui kita takarrub dengan banyak amalan sunat kita insya-Allah. Yang ketiga kata ulama, orang-orang nak dapat kasih Allah ni selalu dia berzikir. Subhanallah.
berzikir dengan hati, berzikir dengan lidah. Saya katanya ala bizikrillah tatma'innul qulub. Tidakkah dengan ingat kepada Allah, zikirlah kita katanya, menenangkan hati. Hok ni kok deh. Allahu akbar. Baik, kita tengok ahli-ahli sofi, orang-orang ulama kita, ulama tasawuf, ulama yang selalu ikat hati dengan zikrullah. Hidup mereka itu tenang. Maka di hari ini minta cek lah dah. Berapa kali, berapa zikir yang telah kita terpuji atas diri kita. Zikir yang makruf lah kita kata. Istighfar kita kata dah. Berapa kali sehari kita. Selawat kepada Nabi. Apa ni kata, la haula wala quwwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah wa bihamdih, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Allah tu yang panggil zikir belaka tu. Pahak ning dia tak berapa hidup mana lagi ni. Mereka orang yang telah dilatih ataupun orang yang berguru, orang yang ada orang jubibing lah, murabbi. Murabbi tu. Maka dia ada orang panggil amalan wajib setiap hari tu. Maka yang kita yang belum ada murabbi secara formal, secara sungguh, ustaz nak ajak. Ustaz nak ajak fak kita, orang hok dengar ataupun orang hok tengok. Cubalah kita fikir. Kita nak buat macam mana di kita ada zikrullah. Ada hubung kait dengan Allah. Dengan sebab kita fikir nak buat benda ni, ada lidah kita sebut zikrullah, maka kita boleh jaga daripada yuwaswisu fi sudurin nas. Arti setan-setan yang selalu membuat was-was atau senda krongkan-krongkan nak tak baik kepada kita. Ketika kita ingat kepada Allah, tekah tu setan tu tak boleh masuk. Tetapi apabila kita lupa ataupun kita lalai daripada zikrullah, tekah tu lah setan masuk. Yang kadang-kadang yang salah kita berasa hak kita terlupa kata setan tu duduk cari jalan 24 jam nak kita terlupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis tu saudaraku semua, kadang-kadang kita salah cara kita tengok kepada setan, cara kita tengok kepada iblis ni. Sedekah Tuhan tu royak kita katanya, auzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Orang beriman mu kena masuk dalam Islam tu, kena kafah, kena masuk belakang, masuk semua. Jangan pilih apa kita nak aja, kita tak tak boleh, kena masuk belakang. Lepas tu riwayat belakang tu ada usaha-usaha nuri kita tu ambil setengah je Islam ni. Ambil hak betul dengan nafsu kita aja. Tu dia kata wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan muturuk kita lakon-lakon setan. Hakian tak boleh turut. Innahu lakum aduwwum mubin, kerana dia adalah musuh bagi kamu. Maka setan ni usahalah. Pacara kita tak sewi setan duk tipu kita, duk hasut kita, duk kecek. Jadi kita tu ralik daripada zikrullah. Maka kena lawan dengan salah satunya zikrullah. Maka marilah kita puji dah. Kita puji di kita. Tak apa kita ada puji orang lain, puji di kita. Kita mampu berapa. Contohnya hadis ni. Nabi katanya, kalimatan. Apa ni? 2 kalimah. Khafifatan al-lisan, sangat ringan di lidah apabila kita sebut. Lepas tu thaqilatan al-mizan, tetapi berat ketika kita timbang, iaitu di pada mahsyar. Dan satu habibatan ar-rahman. Lepas tu 2 kalimah juga tu yang kita sayang, kasih. Apa tu? Subhanallah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Maka berapa banyak kita baca lapan ni? Tertakluklah atas harian kita. Kalau kita kata 100 hari, tu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Maka kita tahu dah kata hading ni 2 kalimah yang ringan,
Berat ke? Tak ada berat. Subhanallah bihamdi subhanallah azim. Yang kita tak boleh baca hari ni kerana kita kadang-kadang kita tak ada buat janji dengan diri kita dah. Kita holo galik, maka galik itulah di antaranya pintu setan. Apakah ini cuba kita teranglah, hok ni 100 subhanallah bihamdi subhanallah azim 100. Patutnya Nabi kata, siapa-siapa sebut atau kata subhanallah bihamdi 100 kali sehari, subhanallah 1 kali je, Allah Subhanahu taala akan ghufira, akan akan diampun oleh Allah dosa dia walaupun banyak buah di laut. Satu riwayat Ustaz ingat gitulah. Jadi kita cuba amal deh. Saat ni subhanallah bihamdi subhanallah azim 100. Lepas tu subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi. Berapa? 100 juga. 200 dah. Hok saatnya berat timenge. Hok saatnya ampun dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak kita nak lagi istighfar subhanallah, kita nak istighfar kita 100, istighfar kita 300. Tengoklah takluk kepada masing-masing lah, individu masing-masing. Habis dah Ustaz, kepada saudaraku semua dah, salah satu cara kita nak perubah penyakit. Salah satu cara kita buat penyakit dah, banyak cara, makan ubat dah, dengan sedekah, dengan buat baik, dan salah satunya dengan zikir. Dengan zikir. Oleh itu dah, seperti kita kata orang sakit kecil manis atau khamdan. Orang penyakit manis atau khamdan. Khamdan dia berapa 108. Maka baik juga kita katanya kita amal lah. Istighfar tu 180 kali sehari. Kita tengok kepada khamdan kita tinggi berapa. Kita panggil daripada wikri pin okat. Apa wikri? Wikri ini sebab kita sakit kan. Tapi okat, dengan sebab kita sakit saat ni, peluang kita untuk kita zikrullah ataupun kita minta maaf dengan Allah, kerana kita tahu dah di antara sebab kita sakitnya, sebab satunya sebab dosa. Ada sebab sakit kita sebab dosa kita. Maka cara kita nak perhabis dosa tak dapat tidak dengan istighfar. Maka tengok, kalaulah kuamdan kita 108, maka 180 astagfirullahalazim. Kalaulah kita kata kecimani kita juga 108 lah, 108. Maka 108 pula jadi astagfirullah semua 300 pula. Allah Ustaz, ada kecimani amal 500. Allah 500. Istighfar 500 banyak, kau tak banyak. Daripada kita dengar Allah kecimani lah, kena kuamdan lah, teruk lah. Pada kita kata gitu, baik kita istighfar. Saya tengok kata Allah, jadi dah hamba kau ni. Terjual aku sakit ke dia pun dengan ni. Kalau sampai situ dah, subhanallah lah. Ustaz kata, sapa kita. Sapa kita. InsyaAllah nah. InsyaAllah cubalah. Ada dia mau beli amal dah 100 istighfar, 100 selawat. Kerana selawat ke Nabi ni pun subhanallah lah. Berapa orang dah dia tunjuk kasih saya dia, kata dia kasih saya ke Nabi, kasih ke Nabi dengan banyak istighfar. Dan kemarin dulu, kemarin hari Khamis tu ada salah seorang ustaz lah. Cuba dia katanya, Ustaz patut banyak selawat pada Rasulullah. Subhanallah, terima kasih. Maka ustaz mikirlah. Jadi amalan ustaz ni mungkin dia sudut selawat yang tak banyak lagi. Tapi orang lain pun tak banyak juga lah, ngaku lah. Tapi apabila ada sahaja yang panggil saya kita akhir kerana Allah ni, dia nasihat macam tu lah. Habis kalau bab selawat ni subhanallah dah ada oleh beramal 500, ada setengah-setengah sahabat-sahabat kita boleh beramal selawat 1000 kali sehari. Tetapi ustaz nak setuh juga ni, ustaz rasa kita nak zikir, nak apa ni, kena usaha jadi liwajhillah. Betul lah, carilah macam mana pun nak kepada ikhlas kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita tak kita buat amal ibadat nak zikir kita ada berkait dengan dunia. Tak sihat tu. Kita nak jadi semua apa yang kita sebut keluar dari lidah kita, ngatik ko, selawat ko, istighfar ko, jadi akhirat. Apa saat ni ustaz kata perbak saat ni penyakit dengan itu tu. Hak tu panggil ustaz usaha nu jadi kita tu ambil kesempatan ni kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hagen duduk lari sini kata ada juga lah orang selawat nak kepada dunia, istighfar nak kepada dunia, semaya sunat duha nak kepada dunia, infak nak kepada dunia. Oh ni bimbe takut dengan sebab
kita sedekah nak itu balas 10 niat hati kita, ataupun kita semaya Tuhan nak rezeki murah. Jadi nak ayat sini ni masalah rezeki, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tidak ada hubung kait dengan amal ibadat semata-mata. Kerana tu, kerana kalulah kita perhati kepada sirah, kepada hayatus sahabat-sahabat Nabi ni adalah orang-orang yang paling tinggi dan paling banyak dari sudut amal ibadat mereka. Tetapi data sungguh kita tengok dengar katanya sahabat ni wa aktsaruhum fuqara. Kebanyakan para sahabat ni susah. Kebanyakan para sahabat ni adalah orang-orang yang miskin. Ada orang kaya tapi banyak orang miskin. Maka kalulah orang yang banyak ibadat tak wai jadi kaya, maka memanglah para sahabat tu banyak-banyak kaya. Oleh itu Ustaz Nawawi jadi kokit di sini ni, kita nak cari cara amal ibadat kita, cara zikir kita tu liwajhillah. Habis itulah di antara para sahabat ni, ketika orang tanya salah seorang tabi'in, Ustaz tak ingat nama berapa, Abdullah ibn Mubarak, orang tanya dia, kerana orang tabi'in orang dia saing dengan sahabat ni orang dia dengan Nabi. Orang tabi'in dia tak ada dengan Nabi tapi dia dengan sahabat. Maka ada Ustaz teringat ada salah seorang tabi'in, ada salah seorang orang tabi'in tanya tabi'in jugalah, orang tabi'in, orang jumpa tabi'in, katanya, Syekh, selama duk saing dengan sahabat dan kenal sahabat ni, surah mana hok sahabat baca Al-Quran lepas tu hok banyak teriak, hok banyak menangis? Maka tabi'in tu jawab, katanya surah Hud. Surah Hud. Ayat mana? Ayat 15. Ayat 15. Maka Ustaz pun cuba tengok ayat apanya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Cuba kita tengok. Banyak kali kau dah duk baca ayat ni dah. Cuba tengok. Dalam surah apa? Surah Hud. Surah Hud ayat 15. Ayat 15. Siapa-siapa ada Quran boleh tu. Tengok tu surah Hud, duk ju apa ju? Hud juz 11 nah. Ayat 15. Ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Barang siapa yang nak dia kepada hidup dunia, wazinatah dan hiasannya, nuwafi ilaihim, kami sempurnakan kepada mereka akan a'malahum, semua kerja-kerja mereka di dalamnya, wa hum fiha la yabqasun, dan mereka itu tidak kurang sedikit pun. Ulaika allazi, ayat yang 16 pula, mereka itulah laisa lahum fil akhirah, tidak ada bagi mereka itu di negeri akhirat illan nar, mereka api neraka. Allahu akbar. Hok ni lah hok tabi'in tanya saat ni tu, dia jawab, katanya sahabat duk menangis hok ni. Takut apa takut semua amalan-amalan kita dunia ni Tuhan balas selalu dah tak dunia. Tak ada balas di akhirat. Ni takut. Dah takut. Oleh itu kita sebenarnya kita nak balas kita di akhirat. Habis itu jangan berdoa sangat. Berdoa dah. Jadi kita tengok nak kepada dunia dah, cari amalan dunia, doa dunia, gapo dunia tu kurang tepat sangatlah. Tapi kalau kita buat akhirat, Tuhan di dunia itu tak ada gapo-gapo lah. Baik, itu yang ketiga. Saudaraku sidang pendengar radio Suara Dunsat dan juga penonton di page di sini. Page di sini pula. Page Suara Dunsat nah. Jadi 3 dah. Yang keempatnya, orang-orang nak kasih sayang Allah ni,
Dia kena mendulukan segala hal yang dicinta oleh Allah atas segala hal yang kita cinta. Allah ni beratlah. Kena orang nak kasih sayang Allah ni kena ambil hak Tuhan sayang, Tuhan cinta tak depan lebih pada hak kita sayang. Hak ni kita akan cek. Orang yang nak kasih sayang Allah ni betul-betul ni, dia tahu hak mana Tuhan sayang tak dulu. La ilaha illallah. Ya Allah, berikanlah hidayah, taufik dan batulah kami menjadi orang yang mendulukan kasih sayang Allah. Mendulukan apa yang dicinta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni dah. Kalau kita tengok tapi semua kerja-kerja baik ni ia kena tertakluk kepada iradatillah. Kalau Tuhan tak nak buat walaupun benda tu kecil. Dan kita tengok amal-amal agapo hak Tuhan sayang. Apa hak kita sayang? Bila pelaga dua tupah tu kita pilih hak mana? Hak Tuhan sayang ke hak kita sayang tu. Orang hak nak kasih sayang Allah, dia kena dulu hak Tuhan sayang. Apa nak contoh ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah kita kata Tuhan uji kita dengan sesuatu. Uji kita dengan Allah beri harta lah kita kata. Allah uji kita dengan harta, Allah uji kita dengan duit, Allah uji kita dengan tamleng. Ujian tu Allah nak uji harta kita untuk kita bantu orang lain. Tuhan suka tu. Bantu sesama saudara ataupun bantu jiran, bantu adik-beradik, bantu mak pak kita. Apabila kita ada duit, kita ada kemampuan. Maka apa Allah cinta? Cinta iaitu Allah nak kita tolong orang itu. Dia panggil mendului cinta Allah. Tapi apa kita cinta? Kita memuaskan permintaan hati ataupun nafsu kita dah. Nak pun kita dulu. Bukan tak sewi. Nak juga. Tapi kau dulu. Kita boleh 2, 3 kita nak. Lepas tu kita nak lah. Artinya di sini apabila duk cuk tu kita pun nak. Orang tepi kita pun nak. Maka kita nak mendulu hak mana dua tu. Kena ada misal satu tu. Hak mudah-mudahnya kalau lah kita rasa kata kita tolong orang dulu. Arti kita mendulukan orang hak Allah cinta. Jadi tengok nak tolong mak dulu, adik-beradik dulu. Ataupun ketika ni kita orang jatuh lah, kita dengar orang bel lah mudah-mudahnya. Hayya 'alas salah. Mari semaya. Hayya 'alal falah. Mari cari kemenangan, kejayaan dah. Tuhan suruh tu bila panggil. Tapi kita sibuk dengan kerja-kerja kita tak tinggal. Maka mungkinlah dengan tu boleh contoh juga katanya kita nak dulukan hak kita ke dulu hak Allah. Kalau orang nak kepada cinta Allah, orang nak kepada kasih sayang Allah, tak dapat tidak. Kena tinggal kerja peribadi dia, kena tinggal kerja-kerja hak dia, kena tunaikan permintaan ataupun panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu mungkin dah. Tu yang keempat. Yang kelima saudaraku yang kelima, kita kena kena belajar sifat-sifat Allah. Kita kena belajar Asmaul Husna. Kita kena belajar kena kenal Allah. Kalau kita kata kita nak belajar sifat 20, sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat harus bagi Allah. Dan juga kita tengok juga sifat Asmaul Husna 99 ya Allah tu kita kena dalil tu. Anak-anak kita ingat dah, kita tak ingat lagi tu nama Tuhan 99 tu. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Surah Bismillah tu kena tak weh azza dan juga cita-cita kita ni kena boleh ingat, lepas tu boleh reti sifat Allah. Kerana apa kita reti sifat Allah ni,
kita kau berasa kata Tuhan kita ni the power sungguh. Tuhan kita the great sungguh. Tuhan kita lah keamanat tinggi sungguh. Tuhan kita lah Ar-Razzaq yang memberi rezeki sungguh. Tu kena mengaji sungguh. Apabila kita mengaji ni kita berasa. Berasa kata tak ada dah. Kena dah. Aku sembah Tuhan ni kena dah. Kerana dia dok percaya kat aku, dok lindung kat aku, dok rezeki kat aku. Dok peduli kat aku. Ni. Kena mengaji. Kita mengaji sifat 20 wujud. Kidang bakok apa kita mengaji siapa kita 20 tu sifat tu. Kita diritih tu sifat Allah. Dan 99 nama-nama Allah yang kita berasa kata sifat dan juga asma husna ni kita nak macam mana ujligo dalam pengetahuan kita dan dalam kehidupan kita sungguh. Tuhan ada, ya Tuhan dok tengok kita sifat besar. Dan Tuhan tengok tu Tuhan sebut dalam asma husna apa dia sebut nah, dok tengok kita. Maka kita siapa pun kita akan malu kita nak buat benda-benda hak Tuhan muri. Hak dia marah, dia tak setuju dah. Maka kita malu. Allah dah. Dan dia pula sifat dengar segala-galanya tutur kata kita. Tengok pula Tuhan royak dalam sifat-sifat hak dia. Dia pelago tengok subhanallah dah. Jadi bagi orang nak kasih Allah tak dapat tidak, dia kena telak. Kena dalil. Dia kena hafal. Allah dah. Masa malu kau tak ingat lagi ni. Dah ingat terlupa. Begitulah usaha insya-Allah nah. Kita bakal usaha kita boleh ngapan asma Allah, ngapa nama-nama Allah. Dah. Jadi caranya kalau berlagu boleh kedok kita tanya ustaz. Kita nak ngapa style lagu boleh kedok. Tu dah. Ada ulama kata tak ada salah lah sebab mudah ingat. Mudah ingat. Huwallahu allazi la ilaha illa. Apa tu kalau kita ngapa tak belagu betul ingat tak ada gapo. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Patu pergi belajar pula dan arti dia gapo. Patu dalil pula Ar-Rahman. Allah Tuhan ni Maha Pengasih. Apa pengasih sifat dia? Bogoh. Tuhan kita Allah bawa sungguh. Ambil kita tengok Allah berapa kali kita deraka ke dia tak marah lagi. Tak tunjuk lagi kata dia murka. Subhanallah dah. Yang kelima tu kata ulama, orang nak kepada kasih sayang Allah, dia kena telaah, dia kena dalil belajar sifat-sifat Allah. Yang keaneh, orang nak kepada kasih Allah dia tengok nikmat tu hewi tah dia tu. Dia neng dia fikir katanya Allahu akbar. Dia Tuhan aku ni cara kat aku, saya kat aku. Subhanallah. Dan hak kita kena fikir apa ni? Secara seumur lah. Nak hari ni nikmat besar iaitu nikmat hidup. Nak pagi kita celak mata subhanallah. Setelah kita celak mata tengok tu hari hidup lagi dah. Hari ni tu hari hidup subhanallah esok macam mana. Patut Nabi ajar kata bila kita celak mata alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan yang menghidupkan hamba ni sebelum ni dah mati dah kita mati halus dan semua kita nak kelak jumpa Allah. Tengok tu. Jadi kita Allah itu harta tak ada, hari ni harta banyak tu alhamdulillah. Hari tu aku tak pandai baca, hari ni Allah bagi pandai baca. Hari tu Allah ingat tapi hari ni Allah pemberi Allah. Oleh itu di antara orang hak nak kasih sayang Allah ni dia kena fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Yalah, kadang-kadang kita manusia ni apabila Allah uji dengan kesenangan ni kita rasa terima kasih Allah dah. Terima kasih Allah. Tuhan uji kita dengan nikmat dah ni nombor satu kita nak terima kasih Allah. Allah baiklah Allah. Tetapi Tuhan cerita katanya apabila dia uji dengan benda-benda tak molek dia tu Allah Tuhan tak sayang kat aku pula. Kalau gitu dah bagi kita beriman ni dia kena selalu kecek. Selalu ingat, selalu kenang tengok dah. Sebab hidup senang di hari ni, hidup kaya di hari ni pun kena ingat itu adalah pemberian pada Allah. Tuhan beri itu bukan sebab kita, adalah sebab kita. Maka cara kita nak cari kasih sayang Allah, kita ingat kata itu adalah pemberian pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah itu yang kena tuan-tuan dan saudaraku yang dikasihi sekalian. Yang ketujuhnya
menyerahkan hati secara semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang panggil hok ni serah tawakal. Setelah kita usaha dah, kita buat dah, kita sebagai seorang manusia usaha dah, kita usaha secara sifat manusia, lepas tu kita tawakal pada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dalam ayat Sibudina kita dah baca semua tu. Salah satu ciri orang nak kepada kasih sayang Allah, dia kena tawakal hidup ni pada Allah. Oleh itu tawakal ni salah satu sifat yang tinggi bagi orang beriman. Dan kita usaha je. Apabila kita serah kepada Allah, jaya ke tak jaya ke, kita kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buat ataupun cerita ke siapa, kita nak satu benda tu heavy, alhamdulillah, terima kasih Allah. Tiba-tiba kita nak tu tak leh. Tuhan tak uwi. Maka kita sabar. Oleh itu ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah. Dia cerita katanya malaikat dak nengung, dak hira tentang sifat kita beriman ni. Dia hira kepada kita. Hira kan? Dia kata beriman dia tak ada tempat dia letih. Boleh, alhamdulillah dia bersyukur. Tak leh dia sabar dah. Tak mana ke tak ada lah. Tak ada tempat kita nak kocok. Habis kata nikmat kita beriman ni kita berasa tenang sungguh. Tenang apabila Allah capuk dari hati kita tenang dan kita tawakal hidup kita ni kepada Allah, kita akan dapat satu nikmat. Pahu dok kocok-kocok tu mungkin tak apa lagi. Oleh itu dah salah satu yang kita kena amal dalam hidup kita juganya, iaitu ayat Ustaz nak tengok dalam surah gapo ni, wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirum bil ibad. Wa ufawwidu amri ila Allah, wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirum bil ibad. Wa ufawwidu amri ila Allah. Dalam surah Al-Ghafir ayat 44. Surah Al-Ghafir ayat 44 yang mana Tuhan katanya wa satadhkuruna ma aqulu lakum. Dak ayat cerita ni. Ada ayat cerita lain. Tapi orang-orang yang beriman kepada Allah, dia serah hidup ni kepada Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirum bil ibad. Dan aku serahkan urusanku kepada Allah, sesungguhnya Al-Basir yang Maha melihat dengan hamba-hamba. Baik. Hak ni sepatut bagi kita beriman jadi satu amalan harian juga. Baca ayat ni banyak. Ada masalah ke apa, kita serah masalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Allah akan bagi, Allah akan ukar, Allah akan selesai masalah kita dengan baik. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirum bil ibad. Itu yang ketujuh. Yang ke-8, kita kena sayang dengan orang-orang Allah sayang. Di antara orang hak nak kasih sayang Allah ni, dia kena sayang dengan orang hak Allah sayang. Habis itulah di antara kita nak kenal siapa kita tahu siapa sayang kita. Kita nak kenal anak kita siapa, kita tahulah kerana dia sayang dengan siapa. Sayang anak kita siapa tu boleh tunjuk kata dia tu siapa. Saudaraku semua, sayang boleh tunjuk kata kita siapa. Sebab kita pilih sayang juga, orang boleh kecek doa kita, boleh bergerak dengan kita dah. Oleh tu orang yang nak kepada kasih sayang Allah, dia usahalah banyak sayang dia, orang-orang tu yang sayang. Siapa orang yang sayang? Orang yang belajar, orang rajin baca Quran, orang akhlak mulia, orang juru, orang kuat amal ibadah, orang ustaz, orang tu guru. Tapi tak semestinya gitu juga. Tak ada kata semua tu kena ada ustaz babo kena berlaku bukan. Tapi cara mudahnya, kalaulah kita kata kita nak jadi kekasih Allah, kita kena banyak sayang dengan orang-orang yang tahu agama, orang-orang kecil agama, apa orang-orang yang harian dia tu duk bincang tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar.
Berapa dah saat ni? Yang ke-8, yang ke-9-nya menjauhi segala hal yang dapat menghambat laju jalan antara hati kita dengan Allah. Berhenti maksiat lah dah. Tak dapat tidak dah. Kita kena belajar patai. Kerana bukan sekadar kata kita nak kasih Allah, tapi orang hok nak sia pada penyakit pun kita tanya tok bohmu. Dia kena belajar patai. Patai makan tu, patai makan ni. Kalau lah kita pun buat makan ubat, tapi kalau tak patai, susah nak siap penyakit tu. Maka bagi orang nak kepada kasih sayang Allah juga, dia kena patai. Belajar Kalau kita tahu dah kata benda ni tu tak suka, benda ni tu tak kena, maka kita kena usaha patai diri kita tu, wakwi kita tu jauh daripada kemurkaan Allah. Tuhan murid kita ada buku lain sebab kita langgar, kita lakoh, kita lawan dia. Tetapi kita tahu dah kata kita perangai kita berasa salah. Perangai kita manusia ni suka sangat langgar perintah dia. Sampai tu dia buka pintu taubat. Pintu minta maaf. Patuh kita ni afu dan dia Maha Pengampun. Maka tak dapat tidaklah apabila kita usaha diri kita berjauh dengan maksiat, tapi dari hal kita usaha berjauh pun ada juga jatuh sekali-sekala. Maka marilah kita dekat dengan Allah dengan banyak istighfar. Oleh itu dah sebelum Ustaz nak sudah perbincangan pada hari ni Ustaz nak ulas sekali lagi, lepas tu nak kecek sikit pimai ni. Saya dah ada juga nak buat mukadimah pimai ni. Tapi dilepas mari tu kecek hal lain dulu. Jadi di antara jugalah masuk ni dapat apa? Orang-orang honok-honok kasih sayang Allah ni tak dapat tidak kita nak jauh dengan benda-benda tu tak setuju. Maka di antara benda tu tak setujunya dah ni bagi kita orang muda ni, tepat 1 Januari ni วันที่ 1 Mukarakum 2564 1 Januari 2021. Ni subhanallah ni duk mula dah ni. Duk mula nak buat countdown. Apa orang panggil bilet balik belakang. 10, 9, 8 sampai teng pukul 00.00. Ni pergi klik dia ni วันที่ 1 Januari. Jadi bagi kita orang Islam ni boleh ke tak kita ikut perayaan itu, kita ikut hari demo besar ataupun hari demo sambut countdown, hari demo sambut tahun baru. Kita orang beriman kepada Allah, kita orang ada Rasul, dan kita ada tahun baru kita Islam. Jadi boleh kau tak boleh. Jadi Ustaz cuba belum pada ni tengok sikitnya dalam apa ni petua Malaysia, wilayah persekutuan. Dan persekutuan dia tu ada tengok dalam ni dalam internet ni, dalam Google. Dalam tu ada dia sebut. Jadi ada 2 pendapat ulama lah. Ada 2 pendapat ulama. Ada katanya haram terus dan ada katanya boleh tapi dengan syarat. Boleh tapi dengan syarat. Tu. Maka ulama kata tak boleh tu kerana dia apa berdasar kepada hadis. Hadis Nabi katanya man tashabbaha biqaum siapa-siapa menyerupai kaum tu fa innahu minhum. Maka dia adalah setengah daripada mereka itu. Maka ulama kata kita orang beriman ni kita tak boleh turut merayakan hari 1 Januari, hari demo sambut tahun baru. Kerana dalam tu ada unsur-unsur agama dan unsur-unsur akidah. Dan ada hari tu adalah hari sambut seperti mana kalau kita tengok kalau orang Roman dulu sebelum Nabi Isa lagi, Julius Caesar tu 45 tahun sebelum lahir Nabi Isa, dia buat satu kalender, iaitu satu hari perayaan sambut tahun baru, iaitu 1 Januari sebagai pemujaan kepada dewa Janus. Kalulah kita pergi majlis orang puja dewa, tak ada kira dewa mana-mana. Kalau orang Roman Janus, kalau orang-orang tempat kita orang tu dewa gapo tewada mana, itu orang panggil unsur akidah. Kalau kita pergi situ kata kita adalah orang melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah, penuh yang haram. Dan kalau kita tengok zaman dulu ni adalah perayaan-perayaan ni bukan kata di orang Roman saja, bahkan orang-orang lain-lain pun ada
hari raya dan hari sambut tahun baru tu. Maka ulama kata hari ni sebab kalau kita pergi tu ada unsur akidah. Kerana hari tu ada pemuja supaya ulama kata tak boleh kita tu orang loi keratung tu lah. Kerana apa? Di hari tu ada akidah. Orang-orang buzanya hari puja mekungka, prak mekungka. Hari tu adalah hari permintaan hujan. Kalaulah kita nak jadi hujan ataupun cukup setahun subuh, maka kita kena buat pemuja menam kungka, iaitu dewa yang cara aib lah. Maka kalau kita turut dengan atas dasar tu adalah itu satu perkara yang dilarang dalam agama kita. Dan tahun baru ni kita tak tahu. Rabuk mau kita di hari ni kita orang gi tu tah mana dan orang cak tah niat masa mana. Ada cak kadang-kadang cak ni semata-mata ya. Habis kita tengok lan itu hari Krismas kemarin dak, subhanallah. Tak ada seorang hebok ke Kristian, tahulah tak ada seorang hebok Kristian. Tetapi nya buat pang apa ni? Pang kayu tu dah. Hak ada bunga lak tu kita tahu orang duk jual apa pakai kelubung, orang masuk pun orang berimeh, tapi nya buat sambut hari Krismas juga kita rezeki juga. Jadi kadang-kadang berasa kata kosong, tak ada. Tak ada sakut. Tak ada kata ajaran agama masuk gitu itu dak. Kadang-kadang huana tua sedikit itu. Tapi pakar rabuk, pakar salah satu prakpini dah. Salah satu budaya dah. Maka atas ustaz tengok kata fatwa daripada Majlis Agama Wilayah Persekutuan Malaysia tu, atas dasar prakpini, atas dasar bukan akidah, dia harus. Tapi syaratnya tak ada. Tak ada sisa tu. Bukan Krismas 25 Januari hari beranak Nabi Isa dia muda puja tu bukan. Ni wan tahun rapi mai ni. Kalau sekadar kata prakpini, dia harus dengan tidak ada apa yang bawa kepada salah, bawa kepada kita duk besar agama atau akidah mereka. Ni sekadar budaya tu kata boleh. Cuma hari ni kalau kita tengok dah, bagi kita orang di negeri Thai ni lah, kita tengok kok wadrak pimai. Jadi satu pun dah prakpini pakak samuknya dan hatakat sokoso. Kau dulu dah jamai madu pelan tak tahu wallahu alam cara mana dah. Jamai ustaz mudah-mudah itu hatakat tulis song kwam sup. Lepas tu laning tu asal mana wallahu alam. Cuma boleh tahun ni tak besar mana lah dah. Dengan sebab apa ni COVID baru ni, COVID kelaipan. COVID kelaipan ni lebih bahaya pada COVID rop red. Hok ning yo kelaipan pet saipan. Lepas tu mudah kenanya cepat. Allahu akbar, gapolah tu henok royak ni. Allahu akbar, dah kita pun doalah minta pada Allah Subhanahu Wa Taala jadi hok ni peringatan bagi kita untuk jadi asbab untuk kita dekat dengan Allah. Bagi hamba-hamba dia hok seralik lagi terlupa lagi boleh dah. Cuma beringat kerana tentera Tuhan tu hatam melalui COVID ni pun kita nak tahan tak boleh. Ni Tuhan tak aib lah sehari dua ni Allah jalbak semalam. Tapi tentera Tuhan nak amat banyak. Kita tak padan nak lawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dapat tidak kita nak kembali dan cari klik kepada kasih sayang redha dia. Jadi apa hukum ustaz? Kita turut perayaan 1 Januari ni. Jadi kalau bagi ustaz ni dengan tepat keadaan pak kita ni, orang yang beringat, orang yang cermat ni, kita kena ustaz cenderung kepada tu lah, cenderung kepada kita tak ikutlah perayaan yang dibuat tu. Sama ada pesta tonrak macam mana pun kita berjauh. Kerana ustaz duk tengok dan duk tengok hok duk berlaku je tak ada. Hok nampak buat kita kau ingat tu pun tak ada. Bukan semua tu melalaikan dengan dontrinya, dengan sifat-sifat yang melalaikan semua. Maka kita ni cuma orang yang takut pada Allah, orang yang beringat takut Tuhan marah. Mana tahu hari itu adalah hari terakhir bagi kita. Hari itu adalah hari yang kita kena klik jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba dalam keadaan kita nak pergi ke atau kita nak klik ke, bukan ustaz doa ni. Tapi kalaulah kita pergi dengan niat macam mana, cuba tanya niat kita gapo. Dan hari itu adalah hari terakhir. Klik kita belagu mutu ke, balik kereta ke, apa nak kata. Apa nak kata. Maka yang terbaik bagi kita ambillah pendapat ulama kita tak masuk campur. Tak masuk campur dalam upacara yang melalaikan kita daripada zikrullah.
daripada acara-acara yang kita nak jauh kita daripada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu ada orang setengah-setengah orang tu ada nanti kangan untuk nak buat benda tu kerana kamsang daripada naik, maka kita buatlah secara kita ni minta bantuan daripada Allah, semaya dulu. Dan semaya dulu minta dengan Allah SWT, ya Allah bimbingkanlah, tunjukkanlah cara mana aku nak buat ni dapat redha-Mu. Nak beringat dah tapi tak dapat tidak juga, tak dapat dielakkan seolah gitulah. Maka tu Ustaz rasa itu di atas kondisi dan situasi sore-sore lah, tengok keadaan buat macam mana kita tu jadi orang yang sentiasa ada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Ustaz nak simpul dah, nak simpul katanya hari ni kita nak pada kasih sayang Allah satu kita kena dekat kita dengan Al-Quran. Itu kena cek tu. Yang kedua pulaknya kita kena takarrub dengan amalan-amalan sunat kita. Yang ketiganya kita kena banyak zikrullah, wajib tadi kita. Tiga dah. Yang keempatnya kita kena dulu hak Tuhan saya, bukan hak kita saya, dulu hak Tuhan saya nah. Yang kelima pulaknya apa ni? Kita kena ngaji, belajar telaah sifat-sifat Tuhan kita tambah, kau tambah kasih kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena kecek yang keane kita nak kecek nikmat-nikmat Tuhan kita ni, nikmat umur, nikmat sehat, kena kecek semua. Dan ketujuhnya kita kena serah hidup kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-8nya kita kena bersaing dengan orang-orang Tuhan saya. Dan akhir yang ke-9 adalah kita kena Allahumma salli ala jauh benda-benda Tuhan marah, jauh tu hemar. Termasuknya ni part satu ni. Usahalah dah insya-Allah. Semoga perbincangan Ustaz pada hari ni, pada petang ni dapat redha Allah dan dapat kasih sayang Allah. Dan Ustaz doa kepada kita semua pun sama. Marilah kita sama-sama cari redha Allah, kasih sayang Allah. Semoga hidup kita lepas pada ni lebih baik dan lebih comel. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.ท่านกำลังฟัง FM เสียงดารุณศาสตร์